sekali-kali kami akan menambah kepada kamu akan sesuatu melainkan azab. Melainkan azab. Maksudnya apa? Kamu tak akan dapat apa-apa yang aku akan bagi. Allah nafikan semua. Tak akan ada satu benda pun yang kami akan tambah untuk ahli neraka. Melainkan azab. Maksudnya apa? Itu sahajalah bentuk penambahan yang ada dalam neraka. Jadi berhukup-hukup mereka mendapat azab, dan semakin lama semakin bertambah azab. Itu keadaan apa dia? Dalam neraka. Kalau kita fikir macam dahsyat sangat kan? Sebab tu Allah kata itulah kerugian yang paling besar. Sebab dia duduk dekat dunia ni 60 tahun, sepatutnya tujuan dia yang mula-mula Allah ciptakan Adam, kita yang selewengkan. Allah cipta Adam pertama sekali dulu untuk tujuan apa dia? Apa tujuan Allah ciptakan Adam? Untuk mengabdikan diri. Tengok surah 51 ayat 56 balik. Dulu-dulu kita pernah tadabbur ayat ni. 51 ayat 56. Ke surat 523. 523. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Tidaklah, nafi dulu kan. Aku tak cipta manusia ni dengan tujuan-tujuan yang lain, melainkan. Maksudnya apa? Tak ada tujuan kan? Melainkan, maksudnya satu ni saja. Tak ada lain dah. Ya'buduni. Apa dia? Supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Tuan-tuan faham kan maksud abdi, hamba. Bukan bos. Kita duduk kat dunia ni bukan bos. Kita ni apa? Hamba. Hamba ni sami'na wa ta'na. Jadi kita yang dah dewasa ni, katalah Allah kurniakan anak-anak ataupun mungkin cucu. Kita kena tengok dia keluar daripada anak kita tu. Yalah cucu kita lah kan, keluar daripada perut anak kita. Ataupun anak kita sendiri keluar daripada perut isteri kita tu. Itu yang keluar tu ialah dia kena jadi hamba. Bukan kita kena tukar dia menjadi hamba dunia, tapi menjadi hamba Allah. Jadi kalau jadi hamba dunia, yang tu tadi jadi orang yang melampaui batas. Dia akan lalai daripada ayat Allah. Apa aku nak bagi anak aku ni untuk urusan dunia dia? Dia nak kena jadi apa dah rancang awal untuk dunia. Padahal yang Allah kata bukan itu. Tujuan aku ciptakan kamu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Hari ni manusia confuse. Apa maksud mengabdikan diri kepada Allah? Kalau confuse apa nak buat? Ada orang cakap macam ni, ada orang kata tak apa, seimbangkan dunia akhirat. Atau orang kata tak apalah, nanti dekat tu nantilah baru kita berubah. Mana satu aku nak pilih? Tengok surah 2. Ayat 213. Muka surat 33. Muka surat 33. Ayat 213. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Cuba lihat sebahagian ayat ni. Budak terjemahan dia, Allah kata apa dia? Umat manusia itu asalnya umat yang satu. Manusia itu asalnya adalah umat yang satu. Kita boleh faham maksud dia apa dia? Maksudnya dulu, kana tu dulu. Dulu manusia ni masa diciptakan Adam, dalam tafsir disebutkan 10 generasi. Yang dikatakan kana nasu ummatan wahidah. Dia kata umat manusia pada awalnya bersatu, iaitu di dalam agama Allah. Semuanya mentauhidkan Allah. Semuanya memahami maksud ini. Ini apa tadi cerita tentang apa? Pengabdian. Jadi Allah kata generasi yang terawal yang dikatakan ialah 10 generasi dalam tafsir. Sebab selepas 10 generasi ini baru berlaku syirik. Lepas tu baru berlaku syirik. Jadi inilah ummatan wahidah, umat yang satu. Semuanya tahu tujuan mereka diciptakan, iaitu untuk mengabdikan diri pada Allah. Apa maksud mengabdikan diri pada Allah? Selalu kita baca dalam doa iftitah. Inna solat. Cukup ke solat sahaja? Lepas tu unusuk ibadah. Kemudian apa? Kehidupan. Wa mahya, kehidupan tu apa dia? Yang ni yang paling banyak ni. A, pekerjaan. Betul tak? B apa? Pendidikan. C apa? Perniagaan kita, jual beli. Dan yang terakhir wa mamati, kematian. Kita kata apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sebenarnya surah 6 ayat 162, 163. Jadi bukan solat saja lillahi ta'ala, kerana Allah, tujuan dia kerana Allah. Apa yang kita buat tu kerana perintah Allah. Bukan ibadah-ibadah puasa dan haji dan korban sahaja. Tapi pekerjaan kita macam mana? Kalau kita ni berkebun, apa tujuan kita berkebun? Kalau kita ada anak-anak, nak hantar mereka belajar ni tujuan dia untuk apa? Sebenarnya tujuan dia semua untuk siapa? Allah. Itulah maksud mengabdikan diri. Itu maksud mengabdikan diri. Jadi maksudnya kita latih anak kita jadi seorang yang profesional. Tujuan dia untuk apa? Supaya dia jadi hamba Allah. Bukan dia merosakkan bumi ini. Itu maksud asal dia. Lepas tu manusia berselisih. Dah mula cintakan dunia dan sebagainya, berlakulah syirik kepada Allah. Ada yang mengikut hawa nafsunya, dah cacah merbah. Macam kita hari ini kita kata, aku nak buat apa selama ini? Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita tinggalkan Quran setelah sekian lama. Rupanya bila kita baca Quran, ya Allah, banyaknya benda aku perlu buat. Selama ni aku rasa baca sudah cukup dah. Tunggu Ramadan, kita khatam ramai-ramai pun sudah cukup. Dah rasa sangat-sangat soleh. Memang kita kata apa? Itu bagus membaca Quran. Tapi kena sedar baca Quran tu tujuan dia untuk mencari petunjuk Allah. Jadi sebab itulah bila manusia ni keliru, apa nak buat atas muka bumi ini? Anak dia kecil-kecil, dulu kan kita kata, orang dulu belum tumbuh gigi, dah pandai baca kitab. Sebab tu kita tengok ada sebahagian kan, nenek kita ada yang kata apa dia? Nenek tak pandai baca Rumi, tapi Quran mesti dia pandai baca. Dululah. Sekarang kita takut terbalik. Semua kita pandai. Memanglah kita perlu sebab zaman hari ini perlulah ilmu sains. Zaman tu mungkinlah tak perlu sangat. Betul tak? Zaman sekarang memerlukan teknologi dan sains, kena belajar. Masalahnya sampai kitab yang paling utama dia tak tahu. Itu masalah. Jadilah dia orang yang lalai terhadap hari kiamat. Hanya fokus tentang dunia. Jadi sekarang nak kena betulkan balik. Tengok Allah kata apa? Faba'athallahu nabiyyin. Lalu Allah mengutuskan nabi. Allah mengutuskan nabi. Apa tujuan Allah utuskan nabi? Untuk repair balik. Untuk bagi tahu balik, wahai manusia,
Kamu diciptakan daripada dulu zaman Adam sampailah hari ini untuk mengabdikan diri pada Allah. Dan Nabi yang terakhir menyampaikan kebenaran ini ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kalau kita keliru dengan kehidupan kita, nak buat apa? Baliklah kepada apa yang Nabi tinggalkan. Apa dia? Al-Quran ini. Baca balik Al-Quran. Betul balik alignment dan sebagainya supaya kita tu boleh berjalan terus balik. Bukannya biarkan steering tu nanti dia buat gimana? Kereta dah tak balance, kan? Tayar pun nanti botak sebelah. Steering kalau tak lurus, dia bawa bukan pergi lurus, dia pergi ke kiri atau kanan. Jadi kena repair balik, kena hantar workshop balik, alignmentkan balik, lepas tu baru kita boleh straight pergi ke mana? Yang sebenarnya iaitu nak pergi ke syurga. Tapi syarat dia apa dia? Tengok Allah kata apa dia? Nabi itu sebagai khabar gembira. Kita sebabkan hidup sekitar dunia saja, khabar gembira kita dunia kena ubah kepada berita yang dibawa oleh Nabi itu syurga seluas petala langit dan bumi. Supaya cita-cita manusia itu besar. Orang kata, aku ni nak buat pendidikan ataupun sukan bertaraf dunia, kita kata kan. Selalu cakap begitu kan, world class. Bahasa Melayu apa? World class? Bertaraf dunia. Dunia tu dalam bahasa Arab apa maksud dia? Dunia tu, as-sama ad-dunya. Dunia tu maksudnya yang paling rendah. Perkataan dunia dalam bahasa Arab tu dipanggil isim tafdil. Betul kan? Untuk muannas. Jadi as-sama ad-dunya yang kita tengok, walaqad zayyana as-sama ad-dunya. Yang kami hiaskan langit dunia. Dunia tu ialah ada 7 langit, yang paling rendah sekali. Itu maksudnya dunia. Jadi kalau kita kata kita nak buat peringkat dunia, maksudnya apa? Takkan nak buat begitu. Sebab dunia ni lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Biarlah kita buat satu urusan perniagaan ke, pendidikan ke, bertaraf apa? Kita dengar tiap-tiap malam dalam doa, dalam apa? Tadi pun imam bacakan kepada kita, Sabbisma rabbikal a'la. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kan? Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi apa sebelum ayat tu? Apa sebelum ayat wal akhiratu khairu wa abqa? Apa sebelum ayat tersebut? Jadi kalau sebelum, kadang kita lost kejap. Sebelum ayat tu apa? Sebelum ayat, surah Al-A'la, sebelum wal akhiratu khairu wa abqa. Astagfirullah. Apa saya tengok kan? Sekejap lagi nak bilik balik ayat ni. Bal tu'thiruna hayatad dunya. Kata Allah, bal tu'thiru, tiap-tiap malam dengar imam baca dalam apa? Sepanjang Ramadan ini. Dalam tarawih, dalam witir. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, kata Allah. Manusia ni bahkan mereka lebih terkesan dengan kehidupan dunia. Sedangkan wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Tapi hati dia masih berbekas dengan kehidupan dunia. Jadi kena repair balik. Bukan itu tujuan hidup kita, nak selamat dan nak bahagia di dunia. Jadi Nabi dihantarkan untuk bawa khabar gembira yang supaya manusia itu tahu yang gembira yang sebenar-benar ialah akhirat. Sebab tu kalau kita boleh diberi peluang untuk bertanya kepada orang yang sudah mati, kalau kita boleh diberi peluang, kalau, maksudnya tak boleh pun, ni angan-angan saja. Tanya kepada mereka, apa yang kamu nak sekarang? Mereka minta untuk balik ke dunia untuk beramal soleh, untuk kembali bersedekah, untuk mendekati Al-Quran ini. Bayangkan antara nikmat kita Ramadan boleh baca Quran, nanti nak dah mati, nanti nak baca Quran tak boleh. Kalau orang baca ke atas tu pun tak ada apa-apa pun. Kita tak dapat juga nak baca. Nak cakap, ya Allah indahnya bacaanmu, boleh? Tak boleh. Kita berada bersendirian. Sebab itulah kehidupan dunia ni walaupun dia singkat, tetapi sangat besar bagi orang beriman. Kerana apa? Dia berbaloi-baloi-baloi. Sebab tadi kita kira berapa juta tahun tadi? Satu hukum 25 juta tahun. Sebab apa? Tengok dalam surah, tengok ayat sekejap. Oh, tak habis lagi ni. Allah kata apa dia? Allah hantarkan Nabi sebagai khabar gembira dan pemberi peringatan kepada tentang akhirat. Wa anzala ma'ahumul kitab. Ini penting. Dan Allah turunkan bersama dengan para Nabi itu apa dia? Al-Kitab. Kitab yang kita baca ni. Untuk apa? Untuk menghukum. Bukan menghukum untuk memberi hukuman. Maksudnya
untuk kita berhukum bainan nas fi makhtalafu fi, di antara manusia tentang apa yang mereka berselisih. Manusia hari ini kata aku nak ke akhirat. Manusia ni kata aku nakkan dunia. Manusia kata jom seimbangkan dunia akhirat, berselisih. Apa nak buat? Balik tengok Al-Quran. Al-Quran cakap apa? Al-Quran suruh kejar akhirat ataupun dunia, atau suruh seimbangkan dunia akhirat? Al-Quran suruh kejar akhirat. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah untuk membuat kebaikan, untuk dapatkan yang lebih baik, iaitu akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Jadi kalau nak akhirat lebih baik, kena kenal akhirat tu macam mana. Ya. 133 kali Masya-Allah tuan. Ya. Bahagian dunia itu adalah tempat untuk kita bekerja sahaja. Untuk bekerja untuk mendapatkan akhirat. Itu maksud dunia. Bukan dunia ini untuk kita duduk sahaja-sahaja, tak. Dunia ini adalah ladang. Boleh kita kata ladang. Jadi memang kita kena bekerja sebab Allah cerita tentang dunia dan akhirat. Tapi dalam surah Al-Qasas Allah kata apa dia? Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah kata carilah, menerusi apa sahaja yang Allah kurniakan kepada engkau untuk akhirat. Jadi dunia tempat kita dapat macam-macam daripada Allah, tapi kena guna untuk dapatkan akhirat. Jadi kalaulah kita tak buat yang ni, kita tak mengabdikan kepada Allah, maksudnya kita buat semua kehidupan ini tapi bukan kerana Allah. Bukan kita belajar untuk menjadi hamba Allah, iaitu memakmurkan bumi, tapi untuk semata-mata mengumpul harta kekayaan, iaitu dalam ayat ni tadi, rasa puas dengan kehidupan dunia ni. Jadi tengok dalam surah 39 ayat 15. Surah 39 ayat 15. Muka surat 460. Muka surat 460. Kita kata ruginya, kita kata takkanlah dia syirikkan Allah kat dunia ini, dia ingkar kepada Allah kat dunia ini, dia duduk kat situ di akhirat dalam neraka 25 juta tahun. Itu pun satu hukum, kan? Ini ahqabah, kita kata macam tak logik . Tak, ini pasti berlaku. Ini al-haq, ini kebenaran yang akan berlaku. Mati itu benar. Kita kata apa? Syurga itu benar, neraka itu benar. Bila kita baca balik, macam tak betul je. Takkan macam tu pula. Ni kata Haji Razak, pagi ni ada jenazah. Semoga Allah ampunkan jenazah. Nanti ada yang baca tepi jenazah. Mati itu benar, neraka itu benar, syurga itu benar. Syurga itu benar, mati itu benar, neraka itu benar. Berapa tahun duduk dalam neraka? Betul ke tu? Tiba-tiba tak benar pula. So inilah kebenaran dia. Jadi berbaloi tak? Dunia ni 60 tahun je kita hidup. Bukan 60 tu kali 1000, tak payah sebab ni dunia. 60 tahun kita hidup, 70 tahun kita hidup, 80 tahun kita hidup. Ruginya 25 juta tahun, satu hukum. Rugi tak? Sebab tu Allah kata inilah kerugian yang sebenar-benarnya. Kalau kita kata rugi, perkiraan yang perlu kita belajar dalam accounting, ada kira untung rugi. Kita kena belajar untung rugi ni. Kalau yang ini kita tinggalkan, kita nak akan nampak keuntungan dunia sahaja. Itu masalah kalau belajar dunia sahaja, dia tinggalkan akhirat. Jadi tengok apa Allah kata dalam ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'budu ma syi'tum min dunihi Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah
Ala dzalika huwal khusranul mubin. Mula-mula Allah kata apa dia? Fa'budu tu, fa'budu. Dalam surah 51 tadi kita baca Allah kata liya'budu ni. Tujuan Allah ciptakan manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tapi ada orang dia berpaling. Dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Jadi Allah kata kat sini apa dia? Maka kalau begitu sembahlah. Pujalah. Contohilah, ikutlah, patuhilah. Ma syi'tum. Apa saja yang kamu nak selain daripada Allah. Ada orang dia menyembah apa? Hawa nafsu dia. Betul kan? Ada dalil ke Ustaz menyembah hawa nafsu? Ada tak? Boleh tak kita tanda sekejap yang ni? Sikit je. Nanti kita nak habis dah. Buka surah 45. Tapi ayat ni kena tanda supaya mudah nak patah balik. Buka ayat surah 45. Ayat tadi mesti tanda supaya senang nak patah balik. Surah 45 ayat 23. Surah 45 ayat 23. Jumpa muka surat 501. Dah jumpa? Apa Allah sebut di permulaan ayat tu? Betul tak? Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Betul? Apa terjemahan dia? Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Jadi hidup kita ni bukan ikut hawa nafsu, ikut apa yang kita suka. Maksudnya kalau kita dapat rezeki, dapat gaji, ikut je apa kehendak aku nak buat apa. Bukan. Apa sahaja yang kita dapat, ikut yang Allah telah setkan. Kita dapat anak-anak, macam mana nak membesarkan anak-anak. Dapat harta, macam mana nak menggunakan harta. Semua kena ikut kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Sebab kita ni apa tadi? Hamba. Hamba ni bukan dia boleh buat ketentuan. Dia kena patuh. Tapi dalam dia patuh itulah segala keputusan dia buat. Dalam rangka dia patuh tu. Bukan di luar daripada perintah Allah. Jadi ada orang yang memuja apa? Hawa nafsu dia. Oh, saya tak sembah berhala. Tapi dalam ayat ni Allah kata dia menyembah siapa? Hawa nafsu. Nampak? Jadi batah balik ayat yang kita tanda tadi, surah 39. Ayat 15 tadi. Nampak tak Allah kata apa dia? Fa'budu ma syi'tum min duni. Sembahlah, pujalah apa saja yang kamu kehendaki selain daripada Allah. Apa antara contoh dalam Quran Allah sebut tadi? Mereka memuja apa? Mereka menyembah siapa? Hawa nafsu. Jadi Allah kata apa? Katakanlah wahai Muhammad, innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Kenapa rugi? Dia rugi apa? Dia menyembah hawa nafsu. Ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan ahli keluarga mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kenapa rugi? Hidup dia berapa tahun tadi kat dunia? Hidup hanya 70. Kita kata 100 tahun lah nah, sebab ada 80 tahun kan. Tapi Nabi kata 60 hingga 70. Sikit sangat yang dapat lebih. Yang plus-plus ni Allah kata, Nabi kata tu bonus. Semoga-moga Allah berkati umur kita semua. Tapi bayangkan 60-70 tahun ini dia mengalami kerugian 25 juta tahun. Berbaloi tak? Jadi di hujung tu Allah kata apa? Ala, ketahuilah, zalika, itulah dia al-khusranul mubin, kerugian yang nyata. Dia apa maksud rugi yang sebenar? Kalau kita setakat meniaga batu rugi, dah sedih sangat-sangat dah. PKP tadi baru nak buka perniagaan, baru sewa kedai, baru sign. Dah keluar barang-barang, kena tutup 8 bulan. Habis perniagaan, serah balik. Sedih, menangis kerana apa? Kerugian. Nampak? Itu kerugian pun dah rasa sedih. Bagaimana kerugian yang dihadapi oleh orang yang duduk dalam neraka? Ahqaba tadi. Menyesal tak dia? Oh, sangat menyesal. Jadi jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Gunakan balik apa yang kita dapat daripada Allah untuk akhirat kita. Belanjakan sebelum tiba waktunya.
Bangunkan agama Allah ini. Sebarkan Al-Quran ini kepada seluruh masyarakat. Bekerjalah untuk agama Allah. Kita cari harta, ada orang dia sumbangkan. Ada orang belajar sungguh-sungguh, dia mengajar. Masing-masing ada tugas dia untuk mengagungkan siapa? Walitukabbirullah. Agungkanlah Allah. Ala ma hadakum, kerana petunjuk yang Allah berikan kepada kamu. Ni bulan Ramadan ni kita kena bertakbir pada malam raya nanti kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab Allah bagi kita petunjuk. Okey, jadi buka balik surah 78 tu. Jadi rugi tak? Mereka duduk di dalam neraka berukup-hukup, kemudian tidak Allah tambah apa-apa melainkan apa dia? Azab. Itulah khusranul mubin. Sebab tu bila kita tadabbur ayat tentang azab-azab Allah ini, tak boleh berhenti macam ni je. Selagi kita mesti rasa apa dia? Tak berbaloi hidup ni. Tapi kita kena cerita yang lagi satu pula. Apa dia? Tentang syurga. Minggu depan kita akan sambung tentang syurga. Tapi kita habiskan sikit ya. Tengok Ali ayat 24 ni, kita baca dia punya apa nama? Terjemahan dia. Ayat 24 sekarang. Ayat 24. Kita baca dulu. La yadhukuna fiha bardan wala syaraba. Apa terjemahan dia? La yadhukuna, tidak mereka merasai fiha, di dalamnya, bardan, kesejukan. Tak ada nak rasa sejuk macam ni tuan-tuan. Ni rasa dingin, sedap kan? Tak ada. Dalam neraka ada tak siksaan sejuk? Ada. Sejuk yang melampau. Sejuk yang sangat-sangat melampau. Datuk. Dan mereka tidak dapat minum. La syaraba, tiada minuman. Dalam neraka, tempat yang sangat panas tapi tak ada minuman. Lepas tu ayat 25. Illa hamiman wa ghassaqa. Tak ada minuman melainkan. Maksudnya ini jadi bagi. Apa dia? Hamiman. Air yang mendidih. Yang dalam surah Al-Kahfi diceritakan bila dia minum, terbakar muka dia. Dalam surah lain Allah cerita kalau dia minum, hancur usus dia. Itu apa? Hamiman. Kalau tidak hamiman, wa ghassaqa, dan dia mendapat ghassaqa. Cuba tengok ayat apa?